berada di Jabatan Perkhidmatan Veterina Daerah Lawas, dan di sebelah saya adalah Encik Robin Asud, iaitu pegawai Veterina Daerah Lawas yang kita jumpa hari ini khusus untuk membincangkan sedikit berkenaan dengan wabak rabies yang telah diwawakan menular di daerah ini. Dan Lawas merupakan satu daerah yang terakhir, Robin, di Sarawak yang telah merebaknya wabak rabies. Jadi selepas ini kita akan mendengar sendiri penjelasan daripada Encik Robin lah berkenaan dengan latar belakang wabak rabies di Lawas. Silakan. Selamat pagi dan salam Sarawakku sayang, dan saya pun mengucapkan banyak terima kasih kepada pegawai penerangan daerah Lawas kerana sudi mendapatkan maklumat berkaitan dengan penyakit rabies di daerah Lawas. Okey, berkaitan dengan latar belakang wabak rabies di Lawas, rabies merupakan penyakit zoonotis yang mendatangkan maut dan tersebar melalui binatang kepada manusia. Penyakit rabies disebabkan oleh sejenis virus yang dikenali sebagai Lassa virus menjangkiti manusia. Sistem saraf dengan cepat dan menyebabkan encephalitis, iaitu pembengkakan pada otak manusia. Lawas masih diwatakan sebagai zon hijau selepas penghantaran 5 sampel pada bulan Februari 2021 ini. Tetapi pada 25 bulan Mei 2021, Jabatan Perkhidmatan Veterina telah menghantar 13 sampel ke Mahkamah Diagnosa Negeri Sarawak, dan didapati 2 daripada sampel tersebut disahkan positif rabies. Ini merupakan kawasan ke-71 positif wabak rabies, dan kalau melihat kematian itu 33 orang kematian dan 35 kes lah. Kadar kematian dijangka memang 99% lah. Itu yang di Sarawak sajalah? Ya, di Sarawak. Ya, satu penceritaan latar belakang rabies itu tadi oleh Encik Robin. Jadi untuk tindakan kerajaan negeri Encik Robin menerusi Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak, apakah yang langkah-langkah ataupun yang sedang dilaksanakan untuk membendung penularan wabak ini di Lawas? Ya, terima kasih Tuan. Berkaitan dengan langkah-langkah ini, sebenarnya daerah Lawas telah memegang rekod lah 3 tahun masih diwartakan sebagai zon hijau. Namun pada 10 hari bulan Jun kita diwartakan sebagai zon merah lah. Jadi kerajaan negeri Sarawak telah merangka beberapa langkah lah untuk membendung wabak rabies ini menular di daerah Lawas seterusnya. Dan kita ada penguatkuasaan Ordinan Kesihatan Haiwan 1999. Di dalam Seksyen 37 adalah menjadi kesalahan membiarkan anjing yang lepas bebas dan membawa anjing keluar dari kawasan wabak rabies tanpa permit. Denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 bulan, dan kedua-duanya sekali lah jika pemilik ingkar dengan dari bawah seksyen ini. Dan seterusnya di bawah seksyen 38, anjing yang disyaki rabies akan dimusnahkan sebagai langkah pengawalan penyakit. Selain daripada itu, di bawah Seksyen 39 Ordinan Kesihatan Haiwan 1999, anjing yang menggigit orang hendaklah dilaporkan dan diserahkan kepada State Veterinary Authority untuk tindakan selanjutnya, dan denda
tidak melebihi RM1.000 jika sabit kesalahan. Di bawah satu section lagi ordinan ini ada section 40. Semua pemilik anjing mesti memastikan anjing disuntik dengan vaksin rabies. Kegagalan berbuat demikian boleh disabit kesalahan dengan denda tidak melebihi RM2.500 dan anjing yang ditangkap tanpa bukti pemvaksinan anti rabies boleh ditahan dan dimusnahkan. Ini adalah langkah-langkah kerajaan negeri ya untuk membendung wabak rabies. Dan seterusnya program pemvaksinan anti rabies kita juga laksanakan sejak tahun 2018 terhadap semua anjing berumur 3 bulan ke atas. Jadi vaksinasi ini diberi secara percuma oleh kerajaan kepada pemilik anjing. Ini akan dibuat di veterina lah. Ya, kita buat program contohnya di Bandar Lawas kita buat di Taman Awang, Dewan Gelanggang Bola Tampar. Kemudian kita bergerak dari kampung kampung ke kampung menggunakan dewan masyarakat lah di seluruh daerah Lawas, sehingga dari Terusan, Sunda dan Zon Bakalan. Itu program kita lah sebelum ini. Dan program selain daripada program ini pemvaksinan, program kesedaran juga, ceramah, taklimat kita adakan. Ada juga dijalankan melalui komuniti, ketua-ketua kaum di kampung-kampung lah yang berkaitan. Kita beri ceramah. Ini untuk mendidikkan, beri pendidikan kepada diorang lah. Ya, dengan bahaya rabies. Ya, kita beri pendidikan, penerangan bahayanya rabies supaya masyarakat lebih dimaklumlah dan mereka mengambil tindakan, lebih faham. Dan selain daripada itu kita juga musnahkan anjing liar juga. Ada anjing yang berkeliaran, anjing itu tidak diperlukan, tidak ada tuannya, tidak bertuan. Eloklah Majlis Daerah Lawas di Lawas saya tengok nampaknya kerjasama yang baik, kolaborasi di antara agensi pejabat daerah ini dan jabatan kesihatan dan veterina untuk menangkap anjing liar ini kita musnahkan. Itu masih diteruskan lah. Ya, ini akan kita teruskan pada kita akan menjalankan satu operasi bersepadu di daerah Lawas bermula pada 19 Jun hingga 2 Julai. Di bawah anjuran Jawatan Kuasa Bencana Daerah Lawas. Nasihat kita kepada orang ramai, orang awam yang di luar sana, sementara kita sekarang berhadapan dengan wabak rabies di Lawas dan juga COVID-19. Jadi kita mohonlah kepada pemilik anjing dapatkan vaksin anti rabies daripada pejabat perkhidmatan veterina daerah Lawas. Jabatan kita terletak berhampiran dengan Jabatan Pertanian daerah Lawas dan bersebelahan dengan Taman Awam daerah Lawas. Inilah lokasi jabatan kita, dan kita mohon supaya tuan pemilik anjing melapor anjing mereka ke pejabat kita untuk kita menganggarkan berapa dos vaksin yang kita akan tempah untuk tahun ini. Ini perkara yang penting. Sebab kita akan dijangka mengadakan program vaksinasi bermula pada bulan Ogos tahun ini. Okey. Selepas itu kita dapatkan juga lesen anjing daripada majlis tempatan di majlis daerah. Kita akan dibekalkan microchip. Saya difahamkan pejabat daerah majlis daerah Lawas ada menyediakan 1000 chip, microchip untuk anjing. Ini peluang kita lah untuk datang
mendapatkan chip tersebut. Dan jika kita memegang haiwan kesayangan ini, kita cuci tangan dengan sabun dan air bersih serta supaya kita mengelakkan daripada tercemar dengan wabak rabies. Sekiranya digigit, segera cuci luka dan tangan dengan sabun, air yang mengalir selama 15 minit. Selepas itu kita terus pergi ke pejabat atau klinik kesihatan atau hospital yang berdekatan lah. Kita elakkan juga provokasi terhadap haiwan kesayangan lah. Jangan ganggu dia. Kadang-kadang anjing itu dia tengah tidur, kita tertendang, tersepak dan sebagainya. Itu akan membahayakan kita. Dia akan terkejut dan menyerang kita lah. Provokasi ini penting juga. Jangan membawa anjing dari kawasan wabak. Sekarang di bahagian Kuching contohnya, Miri sudah wabak lebih awal, dan dinasihatkan masyarakat di Lawas janganlah bawa anjing masuk ke Lawas buat sementara waktu. Okey. Jangan pindahkan hewan kesayangan jugalah tanpa permit daripada keluar dari Lawas atau dari Limbang ke contoh Miri ke Lawas. Kita nanti kalau didapati bersalah, tuan akan dikompaun. Ada kompaun hukuman. Dan kita telah mengkompaun satu kes lah melalui airport Lawas, RM500. Ini tanpa permit. Tanpa permit. Maknanya kalau dipindahkan haiwan peliharaan dibawa daripada Miri ke Lawas, kena minta permit daripada Jabatan Perkhidmatan Veteriner lah, sebelum boleh dibawa, sebelum masuk ke kawasan wabak. Okey. Dan jika ada masalah gejala gigitan atau anjing liar berkeliaran di kawasan tuan, dinasihatkan supaya melaporkan perkara tersebut kepada majlis daerah Lawas lah, majlis tempatan melalui nombor 085 284 001. Ini nombor untuk kita buat laporan jika ada ternampak anjing berkeliaran di kawasan sekitaran perumahan dan sebagainya. Lepas itu satu lagi kita alternatif lah, ini alternatif mengurangkan populasi anjing. Kita boleh mandulkan anjing. Tuan-tuan datang ke Jabatan Perkhidmatan Veteriner, kita boleh mandulkan anjing supaya mengurangkan populasi. Sebab kita sudah diwartakan jadi kawasan rabies dan kita kena kawal populasi anjing inilah. Ini adalah salah satu cara lah untuk cara untuk mengawal. Kalau anjing kita membiak lebih banyak lagi, mungkin kita sukar untuk mengawal. Lepas itu satu nasihat lah untuk masyarakat lah, penduduk di Lawas dan kawasan sekitarnya, pastikan anjing peliharaan anda tidak berada di kawasan awam lah. Ini ketika operasi. Bila operasi Ops bersepadu pemusnahan bermula nanti, elakkanlah anjing anda berada di kawasan awam. Dan satu nasihat yang lebih penting lagi, masyarakat kita harus mematuhi SOP COVID-19 yang diwar-warkan oleh kerajaan lah, PKP masa ini. Kalau boleh kita patuhi bersama, jaga diri, lindung diri stay at home, stay safe. Okay. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita ke segmen peralatan untuk pemvaksinan rabies di Lawas. Jadi kita mohon Encik Robin sekali lagi terangkanlah peralatan-peralatan yang digunakan untuk menangkap dan memvaksinkan anjing-anjing yang terkena penyakit rabies ini. Silakan.
Oke, terima kasih ya. Sekali lagi kita berjumpa di segmen peralatan dan vaksin anti-rabies. Oke, saya minta pegawai kita Cebero untuk menerangkan menggunakan vaksin. Oke, ini vaksin rabies. So, kalau kita tengok dalam ini ada vaksin rabies, kita akan suntik. Setiap suntikan hanya menggunakan 1 ml. Kita sedut vaksin ini, kita suntik hanya 1 ekor anjing 1 ml sahajalah. Sama ada anjing itu anjing berumur 3 bulan ke atas, besar dan kecil sama, dia punya dos. Oke, itu vaksin tadilah. Sekarang kita pergi kepada peralatan untuk pemusnahan, penangkapan anjing liar, yang kita akan laksanakan operasi ini pada 2 minggu akan datang. Jadi ini adalah tailing jack. Tailing jack ini dia ada laras adjustment. Dia macam inilah tailing jack. Jadi dia ada juga pump. Dia menggunakan pump untuk memasukkan pressure ke dalam tekanan tailing jack ini. Okay. Sebelum itu kita kena tengok dia punya peralatan utama. Kita mesti ada zonatil. Zonatil ini dicampur. Kedua-dua, satu ini dia bentuk slobel, yang ini adalah air fluid, dia punya fluid. Kita akan sedut 5 ml masuk ke dalam global ini, kita sedut balik. Bila kita sedut, kita gunakan dia punya dart. Jadi ini dart. Kita masukkan zonatil tadi ke dalam dart sebanyak 1 ml sudah memadai. Lepas itu kita akan gunakan syrin ini untuk menekan angin supaya dia lebih mampat. Selepas itu kita masukkan jarum. Dia punya needle ini, dia ada getah di ujung. Kita kena masukkan needle. Lepas itu kita masukkan ini, dia panggil balancing lah. Balancing sudah jadi macam ini. Kita masukkan 1 getah di ujung ini untuk menutup supaya ubat ini tidak keluar. Jadi kita masukkan ke dalam dia punya las. Oke, bila kita masuk macam ini, kita cantumkan, baru kita pump dia punya angin. Kita pump untuk pressure. Lepas kita pump, ikutlah kekuatan, mungkin dalam 50 kaki, 60 kaki ya. Kita boleh tembak. Lepas tu kita lepaskan tembakan pada anjing tersebut. And then selepas kita tembak, tentu sekali anjing itu akan lari. Dia bukan selepas tembak dia terus lemah lah. Jadi dia akan berlari sekejap, dalam 1-2 minit dia akan lari. Mengikut kekuatan. Untuk keselamatan kita, pegawai kita atau catcher, dia mesti menggunakan peralatan safety first lah kita ni. Dia mesti gunakan alat ini, glove safety. Contoh, jadi kita ada satu
lock, saya dia panggil ini lock, dia boleh ada adjuster, boleh dipanjangkan. Jadi kalau anjing itu contohnya anjing dah hampir rebah selepas ditembak, jadi kita masuk kepala dia, kita tarik lah. Di sini ada lock, jadi dia tidak dapat bergerak. Jadi kita tak sentuh lah anjing itu, dia tidak membahayakan petugas yang dalam operasi. Selain daripada locks, kita ada juga jaring, manalah yang sesuai lah pada keadaan waktu itulah. Dia pun ada juga beda. Jadi contohnya anjing itu di sini kita boleh tutup dia, dalam ini kita boleh gulung lah. Jadi selamat, kita tak perlu lah nak sentuh anjing itu. Ini peralatan yang untuk keselamatan lah petugas semasa menjalankan operasi pemusnahan anjing liar di lawas nantilah. Jadi terima kasih Encik Obin, kita akan berjumpa lagi, dan itu saja pada hari ini, dan sekian, salam hormat dan terima kasih.